Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua. Good morning to everyone. Pada Taosang Hao. Terlebih dahulu saya memohon maaf ada sedikit kelewatan tadi. Mari kita mulakan. Sidang media pada pagi ini ialah untuk mengumumkan calon-calon Pakatan Harapan daripada DAP yang akan bertanding di kerusi-kerusi parlimen di negeri Pahang. Hari ini saya akan umumkan 4 kawasan parlimen yang akan ditandingi oleh DAP di Pahang, tambahan 1 kerusi daripada PIU yang lepas. Pada PIU yang lepas, DAP mewakili PH bertanding di P78 Cameron Highlands, P80 Rau dan P89 Bentong. Pada kali ini, selepas perundingan kerusi dengan rakan-rakan komponen PH, kita telah pun diperuntukkan 1 kerusi tambahan, iaitu Parlimen Lipis P79. Okey, Lipis. Saya memulakan dulu dengan Parlimen Lipis. Parlimen Lipis, pihak pimpinan tertinggi parti 5-man committee telah memutuskan untuk menghantar Timbalan Setiausaha Agung DAP Tengku Zopuri Shah bin Raja Puji berumur 58 tahun untuk bertanding untuk memenangi kerusi Parlimen Lipis. Lipis adalah 1 kerusi majoriti pengundi Melayu dan selama ini memang kubu kuat UMNO. Dan kali ini kita diberikan tanggungjawab untuk bertanding kerusi ini, dan 1 langkah yang penting untuk DAP untuk menerokai kawasan UMNO. Dan kita akan meletakkan calon yang kuat daripada DAP yang merupakan Timbalan Setiausaha Agung, penyandang ahli Parlimen Raub, untuk pergi bertanding di Parlimen Lipis sebagai 1 usaha untuk kita memenangi kerusi parlimen tersebut. Tengku Zopuri juga merupakan mantan Timbalan Menteri semasa PH berada dalam kerajaan, dan ahli Parlimen Lipis sekarang ini juga Timbalan Menteri. Sama ada dia jadi calon atau tidak saya tak tahulah, tapi kita menghantar mantan Timbalan Menteri kita untuk bertanding di kawasan Lipis. Dan Tengku Zopuri juga akan dipertanggungjawabkan, diberikan pengecualian untuk bertanding kerusi DUN juga. This is an exception, sebab Tengku Zopuri akan bertanding 1 kerusi parlimen yang amat sukar, dan kita telah memutuskan beliau juga bertanding kerusi DUN. Jadi beliau merupakan satu-satunya calon di negeri Pahang akan bertanding 2 kerusi untuk DAP. Parlimen di Lipis dan kerusi DUN akan saya umumkan pada minggu hadapan, tapi sudah tentu beliau akan bertanding juga di peringkat DUN. Yang keduanya, Cameron Highlands. Cameron Highlands merupakan kerusi yang telah ditandingi oleh DAP sejak banyak pilihan raya yang lalu. Pada pilihan raya lepas, kita hanya kalah dengan majoriti yang sangat tipis. Jadi kali ini kita akan terus bertanding di Parlimen Cameron Highlands, dan kita telah memutuskan untuk mencalonkan Saudara Cheong Yok Kong untuk bertanding di Parlimen Cameron Highlands. Cheong Yok Kong adalah penyandang adun kawasan Tanah Rata juga di Parlimen Cameron Highlands. Beliau ada pengalaman berkhidmat di Cameron Highlands di peringkat Dewan Undangan Negeri, dan kali ini kita memberikan mandat kepada beliau untuk bertanding di peringkat parlimen. Umur beliau 39 tahun, sudah berkahwin. Seterusnya, kawasan Parlimen Raub. Kawasan Parlimen Raub, kita akan mencalonkan Saudara Chow Yu Hui, juga berumur 39 tahun, belum berkahwin. Chow Yu Hui adalah penyandang adun
kawasan trust yang merupakan kawasan DUN di bawah Parlimen Raub. Maksudnya beliau bertanding juga di kawasan yang sama tetapi di peringkat Parlimen. Okey, itu untuk Parlimen Raub. Yang keempat, ini merupakan kerusi yang amat dinanti-nantikan oleh semua pihak, iaitu kerusi Parlimen Bentong. Parlimen Bentong, kita telah memutuskan untuk mengambil satu langkah yang berani, satu keputusan yang strategik, dan untuk memastikan hala tuju masa depan DAP ke arah kepelbagaian, multiracial, dan untuk memastikan hala tuju politik DAP terus berkembang. DAP pusat telah memutuskan untuk memberikan keyakinan penuh kepada calon wanita Melayu Yang Shefura binti Osman, atau lebih dikenali sebagai Rara. Umur 33 tahun, sudah berkahwin. Empat calon ini mewakili DAP di Parlimen, keempat Parlimen, kawasan Parlimen di Pahang. Beberapa perkara yang saya nak sebut di sini ialah, yang pertamanya, 3 daripada 4 calon ini berumur di bawah 40 tahun, iaitu 2 39 tahun, di Cameron Highlands dan Raub 39 tahun, Bentong 33 tahun. Ini adalah satu barisan calon yang amat muda, tetapi mereka semuanya ada pengalaman. Bukannya calon baru, muka baru di peringkat Parlimen, tetapi mereka sudah ada pengalaman di peringkat Dewan Undangan Negeri. Sebab ada satu penggal ataupun 2 penggal. Iaitu Chong Yok Kong sudah merupakan adun di Cameron Highlands di Tanah Rata dan sekarang bertanding di Parlimen Cameron Highlands. Begitu juga dengan Chow Yu Hui, adun di Trust di bawah Parlimen Raub, akan bertanding di Parlimen Raub kali ini. Dan Rara adalah adun Ketari di bawah Parlimen Bentong, beliau akan bertanding di kawasan Parlimen Bentong. Jadi ini merupakan satu strategi penting yang dipertimbangkan oleh DAP. Kita letakkan muka baru tetapi dengan pengalaman, iaitu ada pengalaman di kawasan tersebut yang sudah berkhidmat di sana. Pengundi-pengundi di kawasan itu mengenali mereka, sudah ada track record, dan mereka akan bertanding di peringkat Parlimen. Saudara Tunku, sebagai seorang pemimpin lama dalam DAP, kita ada kepercayaan penuh kepada beliau untuk mengetuai kempen DAP di satu kawasan baru di Parlimen Lipis. Tetapi beliau juga akan tetap bertanding di peringkat DUN untuk menyokong calon Parlimen kita. Jadi ini adalah beberapa pertimbangan strategik daripada parti DAP untuk memastikan kita mencapai kemenangan dan kejayaan yang besar dalam pilihan raya kali ini. Kita tahu bahawa beberapa kerusi ini merupakan kerusi panas, terutamanya Bentong dan Raub yang telah pun dimenangi oleh DAP. Tetapi memang kita tahu ini adalah 2 kerusi marginal yang merupakan kerusi panas. Jadi pimpinan pusat meletakkan tumpuan yang amat besar kepada kerusi-kerusi yang kita akan bertandingkan. Kita akan mengambil pendekatan untuk memberikan sokongan penuh daripada ibu pejabat kepada beberapa kerusi ini. Jadi yang pertamanya, saya juga nak mengumumkan bahawa untuk kawasan Parlimen Bentong, saya akan melantik Saudari Teresa Kok sebagai CEC mentor kepada kawasan Parlimen Bentong. CEC mentor ini maksudnya beliau akan membantu dan memberikan nasihat, mentoring kepada calon Parlimen kita, iaitu Rara, dan memberikan semua sokongan, termasuk sokongan kewangan dan sebagainya, untuk memastikan kempen kita berjaya. Dan saya sendiri sebagai Setiausaha Agung mengambil tanggungjawab untuk menjadi CEC mentor kepada Parlimen Cameron Highlands, Parlimen Raub dan Parlimen Lipis. So saya akan memberikan perhatian peribadi saya
kepada ketiga-tiga parlimen yang lain, iaitu Cameron Highlands, Raub dan Lipis, untuk memberikan nasihat, bimbingan dan juga sokongan sumber kepada ketiga-tiga kawasan ini supaya kempen kita akan dijalankan dengan efektif dan berjaya. Jadi itu adalah pendekatan yang akan diambil oleh DAP untuk menunjukkan betapa seriusnya kita untuk memenangi keempat-empat kerusi parlimen tersebut. Jadi ini sesuatu yang akan kita berikan usaha 100%. Bukan saja kita nak pertahankan Bentong dan Raub, kita juga akan berusaha sedaya upaya untuk memenangi kerusi parlimen Cameron Highlands dan juga Lipis. Ini janji daripada DAP Pusat untuk memberikan sokongan penuh kepada calon-calon kita di negeri Pahang. Okay, setakat itu saja. Kalau ada soalan. Any question? Incumbent MP Bentong Wong Tak, kita telah pun berbincang dengan beliau dan seperti yang saya nyatakan tadi, kita nak mengambil satu langkah berani dan strategik untuk mencalonkan Rara ataupun Yang Shafura untuk calon Parlimen Bentong, dan saya telah memberikan cadangan kepada beliau untuk bertanding di kawasan Parlimen Cameron Highlands, tetapi beliau tidak bersetuju dan tidak menerima cadangan tersebut. Maka kita perlu membuat keputusan untuk teruskan. Jadi memang ada dicadangkan supaya Wong Tak untuk bertanding kawasan Parlimen Cameron Highlands. Dan kalau Wong Tak bertanding kawasan Parlimen Highlands, mungkin dan saudara Chong akan memberikan laluan walaupun beliau merupakan adun di kawasan Tanah Rata. Tetapi memandangkan beliau tidak bersetuju dengan cadangan tersebut, maka kita sebagai parti perlu buat keputusan, dan saudara Chong Yokong adalah calon yang paling sesuai untuk bertanding di Parlimen Cameron Highlands apabila Wong Tak tidak menerima cadangan tersebut. Okay. Why did you say the langkah yang berani? Kita nak supaya Rara sebagai ahli parlimen wanita Melayu pertama DAP. She will be the first female Malay MP of the DAP if she is elected as the Bentong MP. Dan saya menaruh kepercayaan dan keyakinan penuh kepada beliau kerana beliau telah berkhidmat di kawasan tersebut selama 5 tahun sebagai adun dan mempunyai track record yang baik, sokongan yang penuh daripada pengundi-pengundi beliau di Dun Ketari, dan itu adalah satu faktor saya yakin beliau boleh membantu parti untuk mempertahankan kawasan Parlimen Bentong. We are not making decisions just based on observations. We have done survey, we have done a scientific survey on the seats, and we make decisions based on winnability. And from our survey, she is our most winnable candidate in Bentong. So are the voters prepared to look beyond racial lines? Do you think? We have to break through. We have to break racial politics. And she has been elected as the Adun Ketari. Adun Ketari pun is a mixed constituency with almost half Chinese electorate, but she was elected last round. I think Malaysians voters are prepared to look beyond race. What's important is that their ability to serve, and she has proven her ability to serve in Bentong. Yeah. Apa tu? Sorry? Saya tak boleh menjawab bagi pihak dia apakah sebab beliau tidak mahu menerima. Saya telah pun berbincang dengan beliau, seperti yang anda tahu. Itu pun memang perbincangan yang saya telah telah secara terbuka, kita ada gambar dalam Facebook dan sebagainya. Saya telah berbincang dengan beliau hampir 3 jam pada hari Ahad yang lalu untuk convince beliau untuk memberikan hujah-hujah kita mengapa keputusan ini dibuat,
dan mengapa adalah paling baik untuk beliau bertanding di Parlimen Cameron Highlands. Tetapi akhirnya it's a personal choice. Saya tak boleh paksa beliau untuk bertanding. So we have to make a decision and move on. Sebab saya ada jadual masa yang sangat-sangat ketat yang perlu saya patuhi. So I cannot drag on. A decision must be made. Dan selepas saya berjumpa beliau, beliau telah meminta saya memberikan masa 24 jam kepada beliau untuk mempertimbangkan cadangan itu. Tapi selepas 24 jam, beliau telah pun memberikan jawapan kepada kita bahawa beliau tidak bersetuju untuk menerima cadangan tersebut. Wadi, adakah Rara juga akan bertanding dekat DUN atau Tidak. Saya dah kata bahawa Tengku Supri hanyalah satu-satunya calon akan bertanding 2 kerusi dan semua calon yang lain akan bertanding hanya di 1 kerusi. So semua akan muka baharu ke macam mana? Di peringkat DUN sudah tentu ada muka baru, ada muka penyandang, ada muka yang sedia ada. Sebab peringkat DUN kita ada 8 kerusi. 8 kerusi. 8 kerusi yang kita akan bertanding. Jadi ada muka-muka yang kita kekalkan di peringkat DUN dan ada juga kerusi muka baru. Umpamanya kerusi Ketari yang merupakan kerusi yang disandang oleh Rara, sudah tentu akan ada muka baru. Sebab untuk menggantikan beliau di peringkat DUN ada muka baru. Untuk senarai calon di peringkat DUN kita akan umumkan pada minggu hadapan di Bentong. As you said that the move to kill Rara in Bentong is a very risky move. So why Bentong? Why not some more, maybe more urban? As I mentioned just now, she has served in Bentong. We encourage candidates who have a presence in that constituency, and she has been accepted there. As I mentioned, the decision was taken after months of deliberation, after months of survey, observations, discussion with members, and also with the voters. So we felt that Rara is the most suitable because she has served in that constituency. So will DAP also make similar risks in other seats that you are contesting? You will know whether it's a risk or not when we announce it. Maybe I add on to this. Yeah. Maybe I add on to this. Yeah. Okay, I just have to add on to your question. Let's look at the racial composition in Bentong Parliament. Malay is 44,048 people, 50.6%. Chinese, 33,043 voters, 38.9%. And the Indian is 8,286, 9.5%. And others is 1,592, 1.8%. Actually, it's a mixed seat. Bentong is a mixed seat, and Malay is 50.6%. So it's justifiable, for me, I think that is strategically correct to fill in a Malay candidate, a woman, and now we want to promote more women to be in a decision-making level of the nation and also Parliament. So we do think that putting Rara is a strategic move. Okay. Any other question? Ada soalan lain? Maybe just for clarity, still clarity. Pahang has been the frontline state for all these environmental issues, and the incumbent from Bentong, Wang Tak, has won on the Linus ticket, campaigning against Linus in logging and mining. That being said, do you think people will use the Linus issue against PH, especially in campaigning in Bentong? Whether they will use the issue or not, you have to ask our opponent, right? So, do you think that will be a well, that is to be expected. That is to be expected. Of course, we know the background. And as I said, there are a lot of environmental issues. And that's one of the reasons why we also suggested Wang Tak to take up Cameron Highlands. But he has declined. And but environmental issues is not just depends on one person. Okay? All our candidates are also concerned about environmental issues. Chong Yok Kong, our candidate for Cameron Highlands, he has been fighting very hard for the farmers in the past few years, representing the pride and the interests of the farmers in Cameron Highlands.
So of course we have to go beyond individual. Yes, Wong Tak was known as an environmental activist. Therefore, that's why we have also suggested why he should take up Cameron Haddon's seat, but he has declined that offer. Yeah, just now, Segi, yeah. Soalan ni nak tuju kepada Wajib Sadiku. Sebab faham kan ada kadang kebajikan seorang faham yang akan melakukan, akan mengharapkan polis terhadap perlindungan dengan kes yang membuat kebalakangan ini. So, pemerintah wajib Itu bergantung kepada laporan yang saya sebutkan yang jawab. dan dari segi dikatakan speech ID ada bersifat berhasil dan juga menghina Tak ada. Sarawak Drive. Saya rasa tak kira mungkin itu tidak berlaku di sana seperti spin kan. Itu saya tahu yang buat permulaan ibu polis adalah kedua permulaan raut. Mungkin juga ada akan yang mungkin dapat isu lah. Kalau tuan-tuan yang hadir pada petang ini, saya tengah hari boleh tengok lagi atau boleh dengar balik speech saya rasa sedikit bodoh je. Saya tak boleh cakap apa istana ke apa ke berkenaan dengan kebutuhan. Saya cuma sebut orang besar berempat. Orang besar berempat ni kalau dipaham dia ada sultan biasanya orang besar berdua, orang besar berempat, orang besar 8, orang besar 12. Tapi yang saya cakap semua memberitahu bahawa dalam institusi tersebut ada yang orang besar yang bersama. Contohnya ini adalah saya pun faham itu yang saya sebut. Saya rasa saya tak boleh cakap apa pun. Saya rasa di spin lah. Apa-apa pun kalau dia cakap pun dia lama dia rasa dia akan spin lah. Itu pelanggan yang lebih mudah. Okay, yes. Saya tanya soalan isu yang lain tentang itu memoir Tommy Thomas. Sebab Datuk Seri Ismail Sabri ada mempersoalkan sikap berganti PH dan PN berhubung laporan siasatan membagikan memoir Tommy Thomas. So nak minta Kalau itu ada laporan, ada siasatan, pihak berkuasa siasatlah. Mengapa kita perlu dance to their tune? Itu awal-awal dia sudah kata itu senjata dia. Dia ingat itu dia boleh pakai senjata itu untuk serang kita. Jadi bagi kita kalau ada kes, ada laporan, siasatlah. Yang patut disiasat ialah pihak berwajib, pihak berkuasa, pihak polis dan sebagainya. Kalau dia rasa itu ada kes yang beliau telah menyalahi apa-apa undang-undang, biar pihak berkuasa berwajib untuk menyiasat Tommy Thomas. Kita tak payah menjawab untuk pihak Tommy Thomas. Tommy Thomas ialah bekas peguam negara. Okay. Dan dia bukannya orang PH. Walau beliau dilantik semasa kerajaan Pakatan Harapan, tetapi Tommy Thomas bukannya pemimpin Pakatan Harapan. Dia bukannya ahli mana-mana parti politik dalam PH. Jadi saya yakin bahawa Tommy Thomas akan mempertahankan beliau sendiri. He will defend himself. If there is any case, let the authorities investigate. Dan kita tahu bahawa Ismail Sabri nak jadikan ini sebagai satu isu politik. Dia awal-awal sudah cakap nak pakai ini sebagai peluru. Apabila saya cakap kita nak peluru, ini MCA hentam saya. Peluru yang saya maksudkan ialah dana politik. Tapi peluru yang Ismail Sabri sebut ialah pakai kes Tommy Thomas ini. Dia tak ada cerita pula. Jadi we know very well that they want to turn this as a political issue for them, as a political capital for them to capitalize for this election. I think we will not fall into the trap. If there's any case, the police and the authorities should investigate. Okay, kalau tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada semua atas kehadiran semua. Kita ada satu sesi bergambar juga di bawah. Ada kita punya maskot besar. Kita boleh ambil gambar bersama-sama dengan maskot besar kita. Terima kasih. Thank you.